A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu di ruang maya ni. Saya Muhammad Khair Muhammad Nur daripada Suci Success Initiative Private Limited bersama-sama dengan Masjid Darul Makmur untuk kita membicarakan topik yang penting iaitu cabaran dalam menghargai keharmonian dalam keluarga, rumah tangga, hubungan yang perlu dijaga walaupun dalam musim-musim yang kita sedang tepuhi ini yang penuh dengan cabaran. Jadi ini merupakan satu topik yang amat penting sekali kerana kita bertahu bahawa dalam zaman-zaman sekarang ni, terutama dalam musim-musim Covid ni kan, memang banyak cabaran yang dihadapi oleh keluarga, rumah tangga. Dari itu perlu sangat kita juga mengambil kira kepentingan menjaga keharmonian dalam rumah tangga. Sama ada musim Covid ataupun musim David musim Covid pun, tak kira apa musim pun, keharmonian rumah tangga tu amat penting. Kerana rumah tangga itu dalam Islam dibina untuk membawa ketenangan, kan? Untuk, kalau kita tengok kan, rumah tangga tu perlu ada sakinah, perlu ada mawaddah, perlu ada rahmah kat situ. Jadi itu semua satu package menggambarkan betapa rumah tangga itu kita bina bukan setakat kahwin aja. Kalau kahwin aja, kita tahu makhluk Allah yang lain pun ada kahwin kan, makhluk yang lain. Ada yang kahwin dekat bus stop, kita tahu siapa tak payah cakap lah Ada makhluk-makhluk lain memang mereka pun berkahwin. Sedangkan bunga pun berkahwin, kan? Tapi kita kan berbeza. Allah jadikan manusia tu dengan perbezaan yang besar sekali. Di antara perbezaan besarnya adalah kita ni ada akal untuk kita buat pilihan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi bila kita berkahwin, kita bukan setakat berkahwin kerana setakat berkahwin aja. Sebagai orang Islam, kita berkahwin kerana kita ni lah, orang biasa kata lelaki nak lelaki ikut sunnah kan, tiba-tiba baik dia cakap nak kahwin kan. Tapi kita ni kahwin kerana itu merupakan sunnah yang telah Allah berikan kepada manusia untuk kita berkembang biak. Dan dalam kita berkembang biak ni, dengan ramainya manusia, bagaimana nak menjaga keharmonian ramainya manusia ni bila dah berkembang biak kan? Dulu waktu Nabi Adam kan senang, dia dengan Siti Hawa je. Tapi lepas tu dah berkembang biak. Jadi manusia ni dijadikan juga untuk kita kenal mengenal, untuk kita memastikan yang dalam berkembang biak tu kita juga tidak kecoh. Jadi asas supaya kita tak kecoh ni adalah rumah tangga lah. Jadi kalau rumah tangga tu tak kecoh, rumah tangga tu harmoni, barulah masyarakat di luar sana pun harmoni. Takkan kita nak hidup macam, maaf cakap lah, kerana kita tengok di TV wayang dalam hutan kan, tidak ada undang-undang, dia makan je. Dalam hutan pun sebenarnya pun ada undang. Binatang-binatang pun tahu dia punya boundary dan sebagainya. Dia orang tahu ada semacam hukum. Adalah sedikit kepandaian yang Allah berikan pada binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah ni kan, untuk mereka tu juga mengatur kehidupan dalam hutan. Dalam hutan tu kita tak nampak macam ada raja, tapi ada raja dalam hutan. Mereka tahu siapa tu raja. Dan Allah jadikan supaya di antara mereka tu ada yang jadikan makanan untuk satu sama lain. Tapi itu dalam satu ekosistem. Kita tengok ekosistem dalam hutan pun harmoni. Kalau ekosistem itu tidak harmoni, tak akan sampai pada tahap ini. Yang menjadikan kita ni tidak harmoni, sistem dalam hutan sekarang tak harmoni kerana manusia lah. Manusia yang tebang pokok lah, hal sebagainya. Jadi tidak jadi harmoni. Di mana-mana mata dunia pun Allah jadikan memang harmoni. Ada sistem je sendiri. Jadi kalau kita ambil imbalan daripada situ, rumah tangga pun perlu harmoni. Kita hidup dalam dunia yang Allah jadikan memang semuanya ada peranan-peranan tertentu, ada peranan masing-masing, dan semuanya saling lengkap melengkapi. Ada kala kita nampak macam ada kelemahan-kelemahan tertentu, tapi kita dapati bahawa dalam ilmu sains pun, dalam ilmu fizik di peringkat mikro, bila kita tengok dalam kajian-kajian sains, ketidaksempurnaan itu sebenarnya dia menyempurnakan yang lain. Begitu juga manusia. Allah jadikan lelaki dan perempuan kan berbeza. Ada orang kata perempuan ni lemah, Allah jadikan lelaki itu Allah berikan kekuatan untuk menjaga perempuan. Dan rumah tangga ni pula adalah peluang untuk lelaki dan perempuan bersama, bercantum dalam satu unit keluarga supaya timbul harmoni, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi
harmoni ni dalam rumah tangga tu amat penting sekali, kerana rumah tangga ni dalam Islam, dan juga kalau kita lihat bukan setakat dalam Islam, tapi di luar Islam pun kita lihat di mana-mana. Di Singapura misalnya kata, walaupun Singapura ni bukan negara Islam, tapi unit asas yang amat penting sekali bagi pembangunan negara adalah keluarga. Jadi kalau keluarga tu tidak harmoni, rumah tangga tidak harmoni, bagaimana kan? Jadi pokoknya keharmonian ini adalah amat penting sekali. Bila ada keharmonian dalam rumah tangga, dalam keluarga, barulah ada keharmonian dalam masyarakat, dalam negara, dan di antara negara, dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi dia punya kaitan tu begitu besar. Keharmonian itu amat penting sekali. Kalau kita tidak tahu bagaimana nak menjaga keharmonian dalam rumah tangga, mungkin agak payah juga untuk kita menjaga keharmonian di tempat kerja macam kata. Nak jaga keharmonian dalam kejiranan macam kata, itu payah tu. Kerana kalau dalam rumah tangga kita tak tahu dan tidak pandai, tidak ada kemahiran, ataupun tidak mahu menjaga keharmonian, maka rasanya di luar keluarga, di luar rumah tangga pun akan ada cabaran yang besar untuk kita hidup dengan harmoni dengan orang lain. Jadi rumah tangga tu penting. Jaga keharmonian rumah tangga tu amat penting sekali. Cabaran yang biasa dihadapi oleh institusi keluarga. Okey, kita mungkin ambil dalam konteks COVID ini, kerana nampak dia pandemik. Pandemik maknanya ianya dijangkakan akan berlarutan buat satu jangka masa yang bukan sekejap, dia mungkin lama. Sehingga mungkin bila ditemukan ada vaksin, mungkin itu akan merubah sikit keadaan, memberi kita keupayaan untuk kembali kepada norma-norma sebelum ini. Jadi kita ambil dalam konteks yang kita ada sekarang ini. Tapi ada setengah perkara tu, di apa konteks pun ia tetap menjadi cabaran utama. Kita nampak di sini adalah dalam konteks COVID ni, di antara cabaran utamanya adalah menjaga ketenangan. Saya gunakan ketenangan kerana dalam rumah tangga itulah je di antara matlamat utama, itu mencari ketenangan. Orang kahwin kerana nak dapat ketenangan. Jadi cabaran terhadap ketenangan adalah cabaran emosi. Orang kata emosi biasa di sini, ini psikologi, tapi kita campurlah psycho-emotional punya challenges. Itu bagaimana kita nak memastikan bahawa rumah tangga itu ada ketenangan, dan itu satu cabaran. Dan ini apa yang saya katakan ni disokong oleh fakta. Memang sekarang ni dalam terutama di sewaktu circuit breaker, di mana kita tak boleh keluar rumah dan sebagainya, itu memang membawa tekanan dan banyak cabaran-cabaran perkahwinan, rumah tangga itu, di mana tekanan di antara suami isteri itu untuk berpisah. Pelik tinggal satu rumah, tetapi kerana tinggal satu rumah tu dalam jangka masa yang begitu lama sekali, menjadikan pasangan itu tidak mahu lagi tinggal satu rumah. Jadi itu satu cabaran yang bukan ringan. Kenapa begitu? Kerana ada kena-mengena dengan emosi yang tidak tenteram. Tempoh hari saya juga dalam satu program lagi saya terangkan juga kenapa emosi itu tidak tenteram. Bahkan sepatutnya kan kita kahwin dengan isteri, kahwin dengan suami, kan patutnya itu membawa ketenangan. Ini ada kena-mengena juga dengan cabaran bagaimana sesuatu keluarga itu, satu unit rumah tangga itu, suami isteri itu menangani perubahan. Ini bermakna dia berkait tadi emosi, kemudian ianya berlaku sedemikian, cabaran yang nampak rupanya dipuncakan pula oleh satu cabaran yang mungkin kita terlepas pandang. Itu cabaran bagaimana seseorang suami, seseorang isteri itu menangani perubahan. Perubahan ni penting sekali. Dalam dunia pengurusan pun, tempoh hari saya diminta oleh seorang profesor untuk mengulas sebuah buku pengurusan, kerana saya dari bidang pengurusan, biasa buat latihan di rantau dan sebagainya. Saya baca buku tersebut dan saya dapati bahawa walaupun nampak topiknya adalah baru, ada 4.0 dan sebagainya itu, tapi saya nampak asasnya adalah bagaimana sesuatu organisasi itu mampu untuk menangani perubahan. Itu besar organisasi tersebut. Tapi dalam rumah tangga pun organisasi apa? Ada ayah, ada ibu, ada anak dan sebagainya. Jadi bagaimana unit keluarga ini yang dipimpin oleh ayah, dibantu oleh ibu, menangani cabaran perubahan. Ini baru kecil tau dalam rumah tangga, tak keluar rumah. Okey, dah kecoh. Jadi
Itu merupakan satu cabaran. Kalau di luar sana kita gunakan satu akronim yang namanya VUCA, VUCA, vulnerability, uncertainty, complexity dan juga ambiguity. Itu sekarang keadaan di luar sana yang menjadikan kita ni kecoh kerana begitu volatile. Benda tu tak menentu tau. Dia macam volatile, maknanya dia boleh turun naik. Okay. Kemudian keadaan juga adalah uncertainty, maknanya kita tak dapat predict ada kalanya. Satu volatile dah kecoh macam itu. Kemudian kita tidak ada keupayaan untuk, mungkin ada, tapi keadaan sekitaran menjadi begitu tidak menentu sekali. Dan itu juga disumbangkan oleh keadaan yang semakin kompleks. Dah tak begitu straightforward tau. Dulu satu campur satu jadi dua. Sekarang satu campur satu mungkin bukan dua tau, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Dan juga ada kesamaran, itu ambiguity. Kesamaran, ni macam mana macam kalau kita dalam army dulu kita terus smoke. Okay, jadi kerana kita nak attack kan, ada kala kita terus smoke dulu. Dan sekarang smoke tu, itu asap tu kan mengkaburkan visi kita tak nampak. Jadi dalam keadaan-keadaan VUCA ni, VUCA ni, rumah tangga pun terjejas. Dan bukan semua rumah tangga itu ketuanya dilatih untuk bagaimana menangani perubahan dengan berkesan. Perubahan apakah yang kita masukkan di sini sehingga membawa kepada tekanan? Di antara perubahan lah dalam rumah itu sendiri. Dulu sebelum Covid ni kan, sebelum CB yang lepas ni, setiap hari ayah ibu, terutama ayah umumnya, ambil umum lah kan keluar bekerja. Sekarang tiba-tiba semua orang tak keluar bekerja. Okay. Dulu sekurang-kurangnya dalam satu hari berapa jam mereka tidak bertemu tau, tapi mereka keluar rumah kan. Sekarang setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari muka kita bertemu. Apa nak buat, bergaduh Itu perubahan tu. Ini juga saya ada bawakan dalam program saya yang lain, iaitu di mana bagaimana seseorang itu menghadapi zaman persaraan. Contohnya kalau suami isteri tu, isteri dah biasa suami pagi keluar bekerja dan mungkin isteri tu tak bekerja. Biasanya dalam rumah tangga tu ada kalanya isteri yang mungkin dia bersara dulu, jadi dia kat rumah, ataupun mungkin isteri tak bekerja, whatever. Jadi dia biasa satu rumah tu, pagi mesti semua orang hilang. Tiba-tiba satu pagi tu, bila isteri tengah sapu-sapu, ternampak ada sepasang kaki. Ni kaki siapa? Dia tengok rupanya kaki suami dia. Abang tak pergi kerja bang? Tak. Kenapa? Dah bersara? Nampak macam simple dah bersara, tapi kehadiran suami tu dekat rumah tu untuk lebih daripada 8 hingga 12 jam, itu satu cabaran besar bagi kedua-dua suami dan isteri. Kerana sebelum ini suami keluar, dia handle orang lain. Sekarang nak handle isteri, isteri nak handle dia. Itu waktu bersara tapi dalam Covid ni pula berbeza. Begitu juga dengan anak-anak. Okay? Tekanan itu timbul kerana mau tidak mau ayah ibu itu juga terpaksa melayan kerana anak. Dan juga HBL kan, home based learning. Jadi banyak cabaran di situ yang membawa kepada cabaran emosi dan sebagainya. Dan ada satu lagi kelompok cabaran yang besar kepada keluarga, rumah tangga ni, yang boleh menjejas keharmoniannya adalah daripada segi nafkah. Kalau misal kata si suami kalau dia tak keluar bekerja, kalau dia work from home, bekerja di rumah, itu still okay kan? Masih lagi okay. Bermakna kenapa okay? Kerana dia bekerja di rumah tapi ada sumber pendapatan. Yang lebih menekan adalah bila dia bekerja di rumah, kemudian dia pun tak ada kerja. Dia bukan bekerja kat rumah, dia di rumah tetapi tidak ada pendapatan. Satu tu work from home, ada pendapatan. Yang dia ni stay at home, tak ada pendapatan. Itu memang satu tekanan yang bukan ringan. Jadi bermakna tekanan daripada sudut ekonomi menjejas juga psiko-emosi keluarga yang kehilangan sumber pendapatan. Mana nak ada nak bayar rumah kan, anak masih sekolah lagi. Walaupun anak di sekolah tapi tetap fees kena bayar apa. Walaupun ada bantuan pemerintah, memang bantuan pemerintah tu amat generous, lumayan alhamdulillah. Tapi sebagai ketua keluarga, seorang lelaki bila dikatakan tidak bekerja ni, dia bukan satu benda yang mudah tau. Lelaki dia pun ada perasaan, mungkin dia tak tunjuk tapi ada ego dia sendiri kan. Jadi dia pun bila dia hilang pekerjaan, itu merupakan satu mahkota yang berkecai tau. Itu mau tidak mau, kehilangan sumber pendapatan itu akan membawa kepada banyak masalah.
Walaupun mungkin orang kata ada benda-benda yang boleh buat kita boleh bawa delivery dan sebagainya, tapi tak semudah apa yang kita katakan. Jadi kalau kita lihat di situ merupakan satu kelompok lagi, iaitu cabaran memberi nafkah. Sumber nafkah tu terputus. Itu merupakan satu cabaran besar bagi keluarga dalam waktu Covid ini. Yang ketiganya adalah cabaran tadi saya sentuh sikit, iaitu cabaran tentang bagaimana menangani keperluan pendidikan anak-anak. Ada kena-mengena dengan nafkah, tapi ini ada kena-mengena juga dengan tiba-tiba ayah ibu di rumah terpaksa menjadi guru bagi anak-anak. Itu bukan satu perkara yang mudah. Saya tahu ada setengah-setengah yang dah PM dan sebagainya itu, dia macam apa nak buat kan? Walaupun anak-anak tu ada mungkin tengoklah peringkat umur macam mana kan. Kemudian cabarannya adalah bagi mereka yang masih bekerja, mana nak settle pekerjaan di rumah, kemudian anak pun nak kena diselenggarakan. Kemudian bagi setengah-setengah ayah ibu yang dua-duanya atau salah satu daripadanya, mereka tu essential worker, terpaksa keluar rumah, anak di rumah kan. Sebab sekarang pun bukan semua anak-anak ke sekolah, ada masih lagi di rumah. Kemudian rumah tak ada orang, takkan tinggalkan anak situ, hantar pergi rumah ayah ataupun ibu, rumah datuk nenek kira kan. Datuk nenek pun tak boleh handle. Jadi itu merupakan tekanan-tekanan yang nampak macam alah tak kisah, remeh. Bukan remeh, benda tu dia ada di benak fikiran ayah ibu, yang mana kalau tak ditangani dengan baik juga membawa kepada cabaran dan tekanan bagi keluarga. Jadi ini 3 kelompok yang saya dapat identify buat masa ini yang boleh mengganggu gugat keharmonian rumah tangga, keharmonian keluarga, boleh menjejas bagaimana suami isteri itu berkomunikasi antara satu sama lain, bagaimana ayah ibu juga berkomunikasi dengan anak-anak, dan antara anak pun begitu juga. Kerana tekanan-tekanan ini yang mana mereka tu tak dapat keluar rumah, boleh bercakaran kalau tidak dijaga dengan baik. Langkah-langkah ni bukan mudah. Pertama sekali, bagi ketua keluarga, saya tujukan mesej ni kepada ketua keluarga lah. Ketua keluarga saya nampak umumnya suami, tapi ada kala keluarga itu single parent ada kala isteri, ada kala suami pun seorang Jadi sesiapa yang memikul tanggungjawab ketua keluarga, ada kalanya mereka setuju suami isteri tu kita pikul sama-sama bang, contohnya. Tak kira siapalah jadi ketua keluarga tu kan. Pertama sekali kita kena akui, ini penting mengakui bahawa kita dalam keadaan yang mana kita ni tertekan. Selagi kita tak mengakui kita ni tertekan, selagi itu kalau kita ada benda yang dinamakan sebagai self denial, kita deny, kita tidak mengakui, kita tidak mengiktiraf, kita macam tolak tepi, tak okey apa. Tapi dah kata okey tu pun dia cakap okey pun tak okey. Dengan muka berkerut macam gitu kan, tak okey lah tu kan. Jadi pertama sekali, langkah yang pertama adalah nak kena akui, duduk dengan isteri, duduk dengan suami. Okey bang, hati kita setengah stres lah, kita akui, sorry ya bang hari tu I meninggi suara, I tengking you. Suami pun kata sorry kan, kena duduk lah. Bermakna tak boleh business as usual, tak boleh. Jadi tahap pertama nak kena akui, suami isteri nak kena akui. Kalau masing-masing tak nak akui, yang dia dah terjerit kat dia dah terpekik kat dia, minta maaf, ada kala bukan terjerit ada kala bukan audio tau, ada kala tangan dah sampai dah. Tahu sampai kat mana bukan sampai kat makanan, tapi dah sampai dekat isteri, dah sampai kat suami, dah sampai kat anak pun. Ini memang saya tak boleh katakan benda ini sebagai satu norma dalam suasana cabaran yang semua orang hadapi sewaktu menghadapi pandemik ni. Dia bukan satu, bermakna pandemik itu bukan satu justifikasi, bukan satu okey boleh lah kerana pandemik kita boleh bedal, tak boleh lah. Bukan itu maksud saya, bukan. Tapi dah berlaku pun, bukan setakat di sini, tapi di merata dunia pun memang tekanan itu membawa tak kalau ringan tulang tak apa, dia tertekan kemudian dia ringan tulang, bagus, satu rumah je bersihkan, kan cantik. Ini dia tertekan, dia ringan tangan tu tak nak lah, tapi dah berlaku, bermakna dah sampai pun. Jadi nak kena mengakui bahawa kita tak nak terjejas. Ada setengah-setengah orang bila dia terjejas, dia murung. Dia diam je. Jadi si suami nampak isteri macam diam ni, bagus pula dia diam. Diam isteri tu lain macam, tu ada problem bang. Kau jangan diamkan macam itu je, bermakna dia tu tengah murung.
no wonder je asyik tidur. Itulah, itu cara dia cope untuk menghadapi tekanan. Ini macam-macam berbeza-beza. Ini kalau nak cakap ni satu topik besar lagi, bagaimana kita menangangi cabaran ni. Saya kalau di public sector, program saya seminggu bagaimana nak menangani tekanan. Tapi ni contoh je. Ada setengah orang dia bila tertekan dia murung. Ada orang bila dia tertekan dia tembak, dia bukan pakai revolver, bukan pakai pistol, bukan pakai M16, dia pakai M60 je kau. Bulat besar-besar, bam kena mesti pakai cai punya Jadi macam-macam orang ada macam-macam coping mechanism dia. Apa pun coping mechanism tu nak kena duduk dulu, tengok face to face. Okey, bagi single parent nak tengok siapa? Tengok cermin, suka tinggal perbualan cermin agaknya. Pokoknya nak kena duduk sekejap lah. Duduk sekejap. Okey, saya sarankan dalam Islam begitu bila kita ni tak boleh kawal kan, apa kita suruh duduk, kita kalau bangun tu duduk tak boleh settle juga, kau baring dulu kan. Kalau tak boleh settle juga, ambil sembahyang, solatlah 2 rakaat. Jadilah pada waktu-waktu yang dibenarkan solat. Lepas solat tu duduk. Kalau betul-betul suami isteri tu tak boleh tengok face to face, solat dulu. Sebab dengan solat tu Allah akan berikan tendangan. Wuduk tu ambil yang sempurna lah, jangan asal body hijab pun je, tapi yang sempurna betul-betul, InsyaAllah. Kalau kita yakin itu merupakan satu kaedah kita untuk menenangkan fikiran, akal. Itu memang satu, nampak macam simple, air je. Babe, ini kita jangan cakap pasal air tau. Allah cuma bersihkannya, tak ada. Ini kalau kita niat, kita nak ambil wuduk tu, tengok kat mana lah. Jangan kat toilet juga kau niat kan, kat luar lah, okay? Niat supaya you ambil wuduk ni supaya Allah berikan ketenangan untuk bincang dengan suami, dibincang. Kita kena ambil wuduk, solat 2 rakaat. Tu pulang lah. Kalau waktu pagi ni solat duha ke apa, boleh sekali, longgokkan sekali kan. Tak kira lah. Waktu-waktu yang dibenarkan kita doa kepada Allah supaya Allah berikan kita ketenangan. Kerana akhirnya semuanya kita di bawah kuasa Allah SWT. Jadi kita buat macam itu. Jadi pertama sekali nak kena akui kita ni tertekan. Dan bila tertekan tu, macam-macam benda yang kita dah buat, kita minta maaf pada orang-orang yang kita telah pun sakiti. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada kalanya kita kena minta maaf pada diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana kita tak berlaku adil pada diri kita. Itu pun satu langkah penting tu, penting. Jadi kita mengaku, okay, I admit aku memang dah, I go crazy ni, aku dah gila-gila babe. Jadi aku telah menyakiti diri sendiri dan telah pun menyakiti orang lain. Itu langkah pertama. Langkah keduanya, bila kita dah mengakui, kita nak kena cari jalan. Apakah perkara-perkara dalam rumah tangga yang nampaknya telah begitu terjejas dengan tekanan-tekanan yang dimanifestasikan dengan perangai-perangai kita tidak elok itu. Contohnya, mungkin kita telah pun melakukan perkara-perkara yang begitu sekali menyakiti suami ataupun isteri. Ni ada lain sikit Tadi kita mengakui, kita akui kita ni, kita tak deny. Keduanya mencari apakah impak yang besar yang telah berlaku dalam rumah tangga kita sehingga kan berlakunya keretakan. Kalau adalah berlakunya semacam anak pun dah tak nak berbual kita, misalnya kata, isteri pun dah langsung dah, I don't want to talk to you anymore. Tidur pun dah lain-lain. Isteri tidur dengan anak, misalnya kata, ataupun tidur kat hall. Tackle tu. Jadi kita mengakui, kita tekan, keduanya cari punca yang besar tu. Dan dia gini tuan-tuan dan sekalian, kita tidak boleh beranggapan bahawa kita bila dah mengaku dah alhamdulillah mengaku, aku dah ni nak settle. Itu jam juga saya tak boleh. Dia ada apa yang dinamakan sebagai healing process. Isteri kita, suami kita, anak kita, dia bukan robot. Dia bukan kucing. Kucing pun sama juga. Jadi bila dia terluka, kucing tu ada tengok kita macam-macam kan. Nampak kita trup je cabut. Kena take time. Jadi bila kita minta maaf, memang mulut boleh kita, isteri kita, anak kita mungkin je angguk ke kata okey maafkan. Tapi luka dalam hati tu dia makan masa sikit untuk diubati. Jadi kita kena, langkah ketiganya, kita sendiri sebagai pemimpin nak kena imbas balik. Apakah perbuatan-perbuatan kita, kata-kata kita, ungkapan-ungkapan kita yang kita dah buat sehingga melukakan anggota keluarga kita. Itu kita kena refleksi balik. Itu yang ketiga lah. Refleksi balik supaya kita tak ulang balik benda-benda yang menyakiti anggota keluarga kita. Sebenarnya banyak lagi langkah, tapi ini saya nampak sebagai ketua keluarga, ini 3 perkara yang boleh kita lakukan.
Dan sepatutnya sebagai ketua keluarga juga, kita harus memimpin lah. Saya nampak penting sangat. Kalau mungkin dalam keadaan tertekan ni, kita mungkin dah terlupa nak solat bersama ke kan. Solatlah semula bersama kan. Takkanlah masa Ramadan aja, tarawih aja solat bersama. Kemudian waktu pagi Syawal tu kita solat bersama, sambil lepas tu kita dengar khutbah daripada Muiz kan. Ni kita teruskanlah. Jadi ini perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh ketua keluarga. Dia gini, kalau saya rumuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga keharmonian. Kita tahu bahawa suasana tertekan membawa kepada kesan emosi. Bila membawa kesan emosi, kita boleh melukai anggota keluarga kita, diri kita sendiri dan sebagainya. Jadi ini proses healing. Itu untuk mengubati, untuk merawat mana-mana emosi-emosi yang telah terjejas, yang telah terluka. Jadi ianya makan masa. Dalam merawat itu ada kala kita perlu memujuk. Ini minta maaf, lelaki paling bodoh sekali bila cakap pasal memujuk. Minta maaf. Para isteri luar sana tu, suami ni nak cakap sorry, ya Allah, dia ada kalanya dia kena sebut satu-satu S O R R Y, baru oh bang apa bunyi bang. Okay. Walau apa pun, paling penting sekali adalah kita nak kena faham ini satu suasana yang kita masing-masing memerlukan sokongan antara satu sama lain. Dalam kita nak cakap sorry itu, kita kena sentuh. Jangan tak sentuh pula. Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk kita merawat seisi keluarga supaya keharmonian itu dapat dikembalikan. Bila berlaku keganasan rumah tangga, bila katakan keganasan tu, ada kala tak semestinya ayah tau, ada kala ibu sama, ada kala anak sama. Jadi tak kira lah. Bila berlaku keganasan rumah tangga, yang mengganas tu, bagi sesiapa di luar sana yang mungkin pernah mengganas, perlu ingat bahawa dalam Islam pun ianya merupakan satu tindakan yang amat sekali tidak digalakkan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak pernah ringan tangan ke atas anggota keluarga, tak pernah. Para sahabat pun begitu juga. Jadi kalau misalnya kata telah berlaku, kita sebagai perpetratornya, kita sebagai orang yang mengganas tu, kita kena pertama sekali kena bertawad kepada Allah SWT. Dan tawad kita tu kan, kita boleh bertawad kepada Allah, tapi akhirnya kita telah mengganas pada orang kan, dan mengganas pada anggota keluarga kita sendiri, bukan orang lain pun, ke anggota keluarga kita, darah daging kita pun, mungkin isteri kita. Kita kena minta maaf pada orang yang kita telah pun ganasi. Itu penting sangat tu. Proses untuk mendapatkan kemaafan ini satu langkah yang amat besar sekali. Okay, bagi yang mengganas lah, memohon maaf atas tindak tanduk yang telah pun dilakukan. Selagi itu tak dibuat kan, ia akan makan dalam tu. Jadi itu yang pertama sekali. Okay, kalau sekiranya ada kala mengganas tapi tidak mendatangkan kecederaan yang serius, ada kala cederanya macam cedera, ada cedera emosi kan, ada cedera psikologi dan sebagainya, ada cedera fizikal. Cedera fizikal pun ada macam-macam. Sebab dalam Undang-Undang Singapura Penal Code pun ada yang dinamakan sebagai hurt, ada yang dinamakan sebagai grievous hurt. Kalau grievous hurt tu, dia punya kesannya boleh diambil tindakan mahkamah oleh pihak polis. Kalau hurt saja, itu perlu ambil civil action. Tapi saya tidak mahu masuk dalam bidang-bidang undang-undang Penal Code ni. Tapi setidak-tidaknya kalau ada pun kecederaan, itu juga perlu ditangani dengan segera. Itu ya bagi yang mencederakan. Bagi yang dicederakan, mangsa keganasan rumah tangga, dia gini kajian menunjukkan bahawa bukan setakat di Singapura pun, di mana-mana tempat pun terutama bagi pihak isteri, ada kala setengah-setengah isteri je dia baik sangat tak apalah, dia sanggup, dia macam jadi punching bag tau. Jangan anak kena, saya yang kena tak apa. Jadi dia ada kali terima, tak boleh. Islam melarang kita meletakkan diri kita di dalam path of destruction, dalam kebinasaan.
Alah tempeling aja. Babe, you never know. Tempeling tu kita tak tahu. Jangan kata tempeling tu tak berbahaya. Bahaya tu. Kalau tempeling tu kena pada anak, boleh menjejas secara fizikal otaknya. Ini dah berlaku dah. Mengguncang anak. Anak tu melala-lala diguncang, boleh menjejas pada otak. Jadi sekiranya berlaku keganasan secara fizikal, bagi saya lah kalau dah dicakap pada yang mengganas, tak kira siapa dalam rumah tangga, kalau dia masih tetap lagi, pertama sekali perlu rescue. Keluarkan diri kita daripada suasana yang mengancam. Ni dalam Islam ada yang dinamakan sebagai Al-Maqasid Asy-Syariah. Ada prinsip-prinsip syariah tu. Penting ni. Ni ada kalau orang tak faham. Ada kali isteri bila dalam kaunseling, oh gitu nanti orang kata saya keluar rumah nusyus. Tengoklah keadaan macam mana kan. Tapi kalau keadaan begitu membimbangkan, kita tak tahu tau. Ini orang punya akal ni, dia punya emosi boleh sort tau. Bila dia sort down tak apa benda je buat, boleh mengancam nyawa. Jadi dalam maqasid dah terang, kalau ada benda-benda yang mengancam diri kita secara fizikal, mengancam nyawa, mengancam kehormatan, mengancam agama kita, mengancam harta kita misalnya kata, itu semua kita boleh ambil tindakan. Jadi bermakna kalau misal katalah, kalau suami ataupun isteri mengganas sampai mengancam kecederaan, bermakna fizikal kita ni, kita takut anak kita tu dicederai, bawa je keluar somewhere, rescue dulu, selamatkan dulu diri. Itu penting. Itu tuntutan Islam tu. Bila kita ada ancaman, kita kena keluarkan diri kita daripada ancaman tersebut. Kena keluarkan. Bila dah keluar tu, jadi kita rescue dulu. Lepas tu, ini saya cakap ni, bila misalnya kata langkah pertama tu tak jalan, dah cakap dengan suami dan isteri tapi masih tetap mengganas, kita nak kena bawa keluar. Itu bukan dalam kategori nusyus. Tidak. Tapi itu menyelamatkan diri kita. Ada kala dengan tindakan tersebut baru suami itu tersedar, alamak, aku dah buat something really very wrong. Kan? At least you trigger something kan, yang lebih positif insyaAllah, natijahnya insyaAllah. Dan kalau perlu, kita dapat, bila kita keluar tu mana nak pergi kan. Takkan duduk bawah blok. Kita bolehlah pergi ke Family Service Center, minta bantuan di sana. Dan kalau nak bermalam, takkanlah Family Service Center tu nak siapkan tempat tinggal kan. Mungkin terpaksa balik ke rumah mak, ayah dan sebagainya, keluarga yang terdekat lah kalau perlu. Kalau tak perlu dan tak perlulah. Ada kala kalau nampaknya ancaman itu besar, ada kalanya pihak FSC pun akan buat rekomendasi, tengok kes macam mana. Ada kalanya perlu dibuat laporan polis. Jadi kita tengok kes tu kes lah. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang penting. Kita rumah tangga ni, rumah secara fizikal, rumah tu adalah tempat kita. Dalam Islam sepatutnya rumah itu syurga kita kan, bukan neraka kita. Tapi kalau rumah itu tidak lagi memberikan keselamatan kepada diri kita, kepada anggota keluarga kita, kepada anak kita, maka kita wajib keluarkan diri kita, anggota keluarga kita yang terancam. Keluar sekejap lah. Kerana rumah tu bukan rumah selamat lagi. Cari tempat yang selamat. Kemudian kita ambil langkah-langkah susulan. Jadi itu perkara penting. Ini ada kala setengah-setengah wanita, minta maaf kita nak protect wanita, tapi ada kala wanita ni dia melindungi diri dalam kaedah, menggunakan kaedah-kaedah yang saya rasa tak tepat. Jadi bila ada ancaman, kita harus melindungi diri kita, wanita-wanita, anak-anak sebagainya, daripada ancaman yang berlaku dalam rumah. Kita kena rescue, selamatkan diri kita dulu. Jadi dalam keadaan rumah tangga yang dah sampai pada tahap mengganas ni, keganasan rumah tangga, itu di antara langkah-langkah yang sangat perlu diambil. Jangan gaduh balik suami tumbuk, you pun tumbuk, bergasak, dah kecoh. Tak boleh. Jangan. Kita lindungi anak-anak, lindungi diri kita dulu, lindungi anak-anak dengan cara yang sebaik mungkin lah. Itu di antara perkara-perkara yang boleh dilakukan sekiranya berlaku keganasan dalam rumah tangga. Jadi akhirnya, apa yang boleh dilakukan oleh setiap rumah tangga? Tema kita dalam sesi kali ini adalah tentang keharmonian. Dan kita tahu bahawa suasana di luar sana tidak begitu harmoni, kerana ada norma-norma baru kan. Dengan kehadiran Pak Covid ni dia membawa cabaran baru, new normal. Dan
ini juga saya telah katakan awal tadi, membawa keperluan yang baru untuk setiap individu, setiap pasangan suami isteri, setiap unit keluarga itu untuk mampu menangani perubahan yang berlaku ini. Jadi ini dia punya konteks ya. Setiap kali berlaku benda baru, dia membawa ketidakharmonian. Dia akan berlaku kocak sikit, kocak gitu kan. Dan tadi awal pun saya dah sentuh tentang yang volatility, uncertainty, complexity dan juga ambiguity, iaitu tentang keadaan yang tidak menentu dan sebagainya. Dalam suasana sebegitu rupa, pasti ianya menjejas kita sebagai individu. Jadi apakah langkah supaya kita boleh kembalikan keharmonian? Memang tertekan. Kalau dulu mungkin pekerjaan kita ada gaji sekian, kemudian sekarang alhamdulillah dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemerintah, mungkin dapat pekerjaan baru tapi dengan gaji yang lebih kecil. Ini merupakan perubahan-perubahan yang besar. Jadi sebagai suami isteri terutamanya, kita yang menerajui rumah tangga kita, keluarga kita, nak tak nak kita nak kena duduk bersamalah. Saya selalu tekankan di sini sebab dalam kes-kes yang kita kendalikan, ada kalanya suami isteri tak berkomunikasi, tak duduk pun. Itu punca utama je. Nak kena duduk face to face. Jangan pakai WhatsApp please. Jangan duduk. Tak boleh duduk. Tak perlu pakai masker pun. Satu rumah apa kan, duduk berbual pasal apa. Kita nak kena senaraikan apakah trigger factors yang menjadikan awak dan saya ni sort. Ini kira saya mengandaikan bahawa suami isteri tu telah pun sampai pada satu tahap, ya bang, I think you have to do something. Kan? What? Duduklah. Bermakna dah aku ini memang tak boleh tahan, nak kena duduk, nak cari jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Jadi bermakna yang pertama sekali nak kena cari trigger factors. Apakah yang boleh buat awak sort, saya pun sort. Jadi kita jangan sort dot. Contohnya orang kata, jadi kita nak duduk, kita bincang. Kalau perlu senarai, kita senaraikan. Ini penting ni. Senarai tu boleh masuk dalam WhatsApp, boleh. Jadi kita boleh, abang, ingat tak hari tu you dah agree ini so si isteri remind abang, okay, sorry kan. Itu boleh masuk WhatsApp. Boleh masuk, no problem. Duduk So apa ni, kita memang je gini tau, dalam change management ini penting sangat. Apakah yang membuat seseorang itu melakukan ataupun mengambil tindakan yang di luar jangkaan? Penting tu. Dalam suasana baru ni, kalau dulu mungkin acceptable, sekarang dah tak lagi tau kan. Jadi nak kena list down lah. Contohnya kalau saya pagi tengah sibuk, abang boleh tak abang you kaki dua tu angkat pergi dapur kan, dan sing-sing lengan tu tolong saya. Simple as that bang. Abang jangan bercakap khabar. Konon-konon cari kerja, dapat kerja apa contohnya. Jadi nak tak nak, kita nak kena fikirkan apakah perkara-perkara yang boleh membantu isteri, membantu suami, meringankan bebanan emosi. Nampak daripada awal tadi saya katakan tentang bebanan emosi, tekanan emosi. Sama je cerita ni. Apakah perkara-perkara yang boleh meringan? Jangan sampai kita trigger lah. Kan. Ni biasa para isteri jangan marah. Ada setengah-setengah suami confirm je kata, tak boleh angkat dah Cahir. Dia pepot. Itu saya macam mana? Saya tolong pun dia pepot. Apa lagi? Bagi saya antara tolong tak tolong, lebih baik tak tolong. Tolong kena pepot, tak tolong pun kena pepot. Lebih baik aku tak tolong sebab dua-dua kena pepot kan. Jadi pihak isteri pun nak kena fikirlah kan. Kalau suami tu dah tolong, jaga sikit babe. Itu semua trigger factor lah. Jadi kita behavior tau, kita punya tabiat kita. Saya dah jumpa ada setengah isteri, tak boleh lah Cik, benda ni dah saya bukan apa kan, dah biasa pun, dah kahwin berpuluh tahun, takkan dia tak faham. Dia bukan pasal faham tak faham. Ini dalam norma baru kan, new normal ni. Jadi mungkin new normal ni kena kurangkan sikit pepot lah. Kalau dulu satu hari nak kena ada 1000 pepot, ni mungkin kena turunkan sikit lah, 800 ke 700 kan. Contoh yang pula parah. Jadi ini semua new normal. Jadi mana suami isteri nak kena duduk, apa benda-benda. Lagi satu perkara, iaitu tentang anak-anak yang tak ke sekolah. Dia bukan senang tau. Jadi nak kena cek jalan keluar. Itu nak kena berurusan dengan pihak sekolah. Dan juga mungkin sokongan daripada saya tak tahu, mungkin bukan jiran sebagainya. Dalam keadaan new normal ni bukan mudah.
dengan ayah ibu ke, ini semua nak kena diuruskan. Mudah-mudahan kita akan masuk ke fasa kedua di mana peraturannya diringankan. Itu juga dapat membantu. Yang ketiganya saya rasa amat penting sekali, iaitu kita nak kena tambahkan lagi doa-doa kita. Sebab ni doa tu senjata mukmin kan. Jadi kita nak kena jangan putus harap lah. Doa ni ada kena-mengena dengan harap. Orang yang dah tak doa bermakna dia putus harap lah. Tapi selagi mana kita mengharapkan bantuan Allah SWT, apa manifestasi, apa caranya kita mempamerkan keyakinan kita pada Allah, itu melalui doa lah. Kalau kita tak doa, aku tak putus harap, tapi tak doa pun, itu bermakna kita putus harap lah kan. Jadi kalau kita betul-betul tak putus harap, kita kena doa. Jangan sangka kita ambil langkah-langkah tersebut, tu dah settle, tak. Itu sombong tu maknanya. Kalau kita dah ambil langkah, perlu dituruti dengan doa. Doa tu nak kena lebih hebat lagi, babe. Langkah ambil pun nak kena yang lebih hebat, doa pun nak kena perhebatkan. Kerana ni new normal, benda baru. Kita pun tak tahu macam mana kita akan respon kepada benda-benda yang baru dalam rumah tangga kita, di luar sana, macam-macam benda. Jadi kita minta Allah supaya bantu kita untuk menangani perubahan-perubahan yang berlaku hingga boleh menjejas keharmonian rumah tangga kita. Jadi doa tu amat penting sekali. Dan bila kita berdoa tu, kita ada waktu-waktu yang insya-Allah makbul doa. Kita tanyalah ustaz-ustaz tapi hujung solat tu, lepas solat itu memang suasana yang memang makbul doa. Kalau mampu pagi-pagi tu sebelum subuh tu doa lah lagi kan. Macam-macam tempat lagi. Hari Jumaat sebelum kita bermakna hari Jumaat kan, kita waktu-waktu ni kan masa belum keluar solat Jumaat, akan ada waktu-waktu tertentu yang insya-Allah makbul doa. Hujung-hujung asar tu sebelum maghrib tu. Jadi saya berikan sedikit lah di mana kita perhebatkan doa kita. Bukan sekadar perhebatkan tindak tanduk kita, tapi doa kita pada Allah. Sebab ini new normal ni, kita tak tahu, babe. Jadi kita minta petunjuk supaya kita ni dihindarkan, dijauhkan daripada mengambil tindak tanduk yang mungkin kita nanti kesali. Mungkin lepas tu kita, aku tak tahu apa. Kerana tak tahulah, kita minta tolong daripada Allah yang Maha mengetahui, supaya Allah tu pimpin kita, pandu kita, tindak tanduk kita, apa nak keluar mulut ni, supaya jangan sampai berlaku benda-benda yang kita akan sesali kemudian. Jadi ini perkara-perkara yang boleh kita lakukan, tuan-tuan sekalian, untuk menjaga keharmonian rumah tangga kita, keluarga kita, dalam kita menghadapi norma-norma baru yang mana kita ada kala pun got no idea, got no clue kan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita minta tunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam.